Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam wa ala ashrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leng chai, leng loi, lo kong, lo po, ni hao ma. Ayah Aceh, Malay Bandakam. Saya ucapkan syabas kepada Kerajaan Pulau Pinang pada hari ini yang menganjurkan program rapat rakyat, terutama sekali kepada Timbalan Ketua Menteri kita Datuk Mansor, yang amat berhormat Datuk Mansor bersama kita pada hari ini, ya. Dan juga Persujaya PAS Datuk Saleman tadi telah berucap terima kasih syabas kerana menjemput saya untuk bersama-sama dengan rakyat Pulau Pinang pada malam ini, dan kepimpinan keadilan PAS DAP yang bersama-sama kita, dan ketua wanita saya mantan calon Teluk Air Tawar, Lenglau ya, banyak Lenglau ini, Cinsui punya. Okey, Tokek mesti mau dengar pasal ngiau kah? Mau dengar pasal ngiau? Okey, boleh dengar. Ngiau tu lembu, Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita dengar negara kita sibuk dengan cerita pasal lembu. Tak ada cerita lain, lembu, lembu, lembu. Pada hari ini saya seru rakyat Pulau Pinang, kita mesti tolak kerajaan lembu satu Malaysia. Boleh? Puyau MCA ngiau, Puyau MIC ngiau, Puyau UMNO ngiau. Boleh? Puyau BN ngiau, ngiau, ngiau. Ngiau-ngiau tu lembu lah tu, punya lembu. Kalau Melayu Muhyiddin. Itu dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita digemparkan tentang kisah lembu di negara kita. Satu kala dulu Menteri Besar kita di Selangor dimalukan oleh Kerajaan Barisan Nasional di Selangor. Membongkarkan kononnya Menteri Besar Selangor kasih lembu 40 ekor untuk sambutan Hari Raya Aidiladha. Lepas tu dibuat laporan SPRM nak tangkap Tan Sri Khalid kerana menyelewengkan duit Kerajaan Negeri Selangor, beli 40 ekor lembu untuk kasih kepada kawasan menyambut Hari Raya Haji. Hari ini Allah Ta'ala tunjukkan balas dendam. Dendam kita dah terbalas. 250 juta yang diperuntukkan untuk projek lembu ini telah diselewengkan oleh siapa? Siapa? BN UMNO. Siapa yang bertanggung jawab ini tuan-tuan dan puan-puan? Saya tanya pada menteri dalam Dewan Parlimen. Menteri ni Menteri Pertanian dan Asas Tani, Menteri Nur Umar. Saya kata dengan duit 250 juta, kenapa projek lembu ini tidak boleh berjaya? Kenapa projek lembu ini tergendala? Dengan 250 juta ini tuan-tuan dan puan-puan, duit telah disalurkan tahun 2009. Duit dah dapat 250 juta. Tetapi agreement sign 2010. Ada betul ke tak ada betul? Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita beli kereta tahun ini, syarikat tu akan kata tak apa, tak payah sign hutang tahun ini, datang tahun depan sign hutang untuk ambil duit kereta, hutang kereta. Boleh ke rakyat macam tu dapat? Rakyat nak minta hutang rumah, hutang kereta, hutang belajar, punya susah nak dapat duit, tetapi 250 juta dengan mudahnya mereka dapat tanpa menandatangani agreement dengan Ministry of Finance, tuan-tuan dan puan-puan. Ini penyelewengan yang besar. Jadi bila kita tanya mana wang ini pergi, bila kita cek, kita siasat dalam SSM, dalam Register of Company, Statement of Account, duit 250 juta dah habis diterima. Bila kita pergi ke ladang digemas, ladang National Feedlot ni digemas, kita pergi cek tengok lembu, kita tanya dengan pekerja-pekerja di situ, hanya ada 1000 ekor lembu sahaja di ladang gemas itu. Projek lembu ini kerajaan telah memperuntukkan 5,000 ekar tanah. Okey? Bila kita pergi digemas, hanya ada 1000 ekor lembu. Ini bermakna tuan-tuan dan puan-puan, saya sebut dalam Dewan Parlimen,
sekarang di Malaysia lebih baik jadi lembu, kerana lembu dapat tanah. 1 ekor lembu dapat 5 ekar tanah. Aso maukah jadi lembu aso? Dapat 5 ekar tanah. Satu orang dapat 5 ekar. 1 ekor lembu boleh tergolek-golek 5 ekar. Bila kita siasat lebih lanjut lagi tuan-tuan dan puan-puan, sepatutnya projek ini 1 tahun mengeluarkan 60,000 ekor lembu. Tetapi bila kita tengok catatan, hanya 8,000 ekor lembu sahaja yang keluar tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita tanya, kenapa projek ini tidak diteruskan? Kenapa projek ini gagal untuk melahirkan 60,000 ekor lembu? Oh, lembu tak boleh datang lagi, dia kata. Lembu tak boleh datang lagi, tak boleh beli lembu sekarang. Jadi duit tu dia buat apa? Bila kita siasat duit lembu ini, projek lembu ini digunakan untuk beli kondominium. Bila kita dedahkan kondominium, kita dalam statement account tu dia ada 1 saja dia beli kondominium. Tetapi pengarah chairman National Field Corporation Datuk Saleh, dia kata salah, 1 kondominium salah, 2 kita beli. Dia kata kok bangang macam lembu juga ni. Bila kita tanya tak kena bayar hutang ke, dah ambil duit ni tak kena bayar hutang ke, Datuk Saleh jawab dalam surat perjanjian tak tulis kena bayar hutang. Tuan-tuan dan puan-puan, 250 juta ambil senang-senang, tak payah bayar hutang. Dia kata ini orang pandai ke tak pandai? Kalau ini orang jaga lembu, lembu pun mati tuan-tuan dan puan-puan. Ini sistem automatik, kita mesti tahu logik. Kita ambil hutang kita kena bayar, mesti tanya ada surat mesti bayar ke tak ada. Ini kata dia tak ada. Jadi saya tanya Menteri Shahrizad, tergamak kamu, tergamak Menteri memberikan projek ini kepada satu syarikat NMLC, National Meat and Livestock Corporation, yang mana pemilik syarikat itu adalah siapa? Datuk Haji Saleh. Datuk Haji Saleh ini siapa? Suami kepada pemiliknya Datuk Haji Saleh and the gang. Siapa and the gang? Datuk Haji Saleh dan anak-anak. Dan saya kata okey, kalau satu syarikat tak apa, tapi tergamak Menteri 2 syarikat, RFC, Real Food Corporation juga, di bawah pemiliknya adalah Datuk Saleh dan anak-anak. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita siasat lagi lebih lanjut tuan-tuan dan puan-puan, gaji mereka berapa? Datuk Saleh RM100,000 1 bulan. Ini duit siapa? Saya tanya, duit siapa? Duit rakyat. Anak-anak mereka yang umurnya 21 tahun sahaja. Bukan macam saya 50 tahun. Bukan macam Datuk KM. 21 tahun, gajinya RM40,000 1 bulan. Uncle, kalau kita punya anak 21 tahun, gaji RM40,000, uncle banyak kausingnya. Betul? Banyak senang. Tapi bolehkah kalau kita orang biasa, anak kita yang bergaji, dapat gaji 21 tahun, dapat gaji RM40,000? Boleh? Tak mungkin. Tak mungkin ini boleh terjadi. Dan bila kita siasat lagi tuan-tuan dan puan-puan, belanja kredit kad RM40,000 satu orang 1 bulan tuan-tuan dan puan-puan. Betapa lumayannya hidup mereka, tapi tak payah jaga buat projek lembu, tak payah buat. Jadi ini yang kita ketengahkan. Hari ini bila perhimpunan UMNO, ketua wanita UMNO buat apa tuan-tuan dan puan-puan? Dia buat apa? Dia sing-sing lengan nak silap kain. Pasal lembu boleh silap kain, apakah hal? Ini kita tak boleh pakai, tak boleh fikir. Seorang menteri, status menteri, sanggup melakukan politik lama, politik sing-sing tangan. Saya sebut zaman nenek saya pun bergaduh tak sing-sing tangan dah. Inilah membuat kemunduran wanita dalam negara kita, kerana menteri yang mengangkat, menteri yang memimpin Kementerian Wanita, pemikirannya jauh mundur ke belakang tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bagaimana wanita Malaysia nak dimertabatkan? Jadi kita kena tolak wanita Adi, kita kena tolak Shahrizad.
Maka itu Wanita Keadilan telah melancarkan serentak seluruh negara pada bulan lepas, membuat laporan polis agar 5 orang yang bertanggungjawab dalam projek lembu ini ditangkap dan disoal siasat. Siapa mereka? Nombor satu, Haji Najib. Haji Najib. Kenapa? Haji Najib Menteri Keuangan. Dia mesti tengok keuangan negara. Keuangan negara diselewengkan, maka Haji Najib bertanggungjawab. Orang yang nombor 2 bertanggungjawab adalah Muhyiddin. Muhyiddin ketika projek ini diluluskan, beliau memegang jawatan Menteri Pertanian dan Asas Tani yang meluluskan projek ini. Dan orang yang ketiga bertanggungjawab adalah Noh Umar, Menteri Pertanian dan Asas Tani yang ada sekarang. Orang yang nombor 4 bertanggungjawab sudah tentu Shahrizad Jalil. Dan yang kelima bertanggungjawab adalah Datuk Saleh. So dalam risalah ini kita buat satu kempen besar-besaran, tolak kerajaan lembu satu Malaysia. Boleh? Kita kena tolak kerajaan lembu satu Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kempen ini kita gerakkan di kampung-kampung. Kenapa? Orang kampung baik saya tak tahu lagi lah, okey. Orang kampung dia tak tahu, tak dapat maklumat ini. Maka kita gerakkan jentera Wanita Keadilan Pakatan Rakyat untuk turun ke kampung-kampung, ke kawasan pendalaman, mengedarkan risalah ini agar mereka tahu berapa banyak wang rakyat yang telah disalahgunakan dalam projek lembu ini. Saya tak jadi masalah kalau itu duit dia sendiri. Kalau orang kata duit mak bapak dia, duit atuk dia, okey. Dia nak beli kondominium ke, nak beli Mercedes ke, nak beli pergi umrah ke, nak melancong, itu dia punya pasal. Tetapi kita bertanggungjawab sebagai wakil rakyat bahawa ini wang rakyat, ini bukan duit dia, duit rakyat. Maka saya bertanggungjawab untuk menegakkan keadilan agar mereka-mereka yang menyelewengkan duit ini harus dibawa ke pintu hakim, dan dihukum dengan setimpalnya, tuan-tuan dan puan-puan. Satu lagi perkara yang amat menyedihkan dalam projek lembu ini. Projek lembu ini kenapa saya sebut? Kerana ianya memberi kesan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini. Projek lembu ini dibuat ataupun dilaksanakan kenapa? Dengan objektif untuk menyediakan bekalan daging lembu, 40% bekalan daging lembu untuk kegunaan rakyat Malaysia. Maknanya kalau projek ini berjaya, hasil lembu, daging lembu yang kita buat sendiri, yang kita dapat, yang kita pelihara dan sembelih, maka harga daging lembu yang akan kita jual dapat turun. Betul? Kerana kita tak payah import daging. Jadi bila projek ini gagal, projek ini diseleweng, maka tuan-tuan dan puan-puan menjadi mangsa. Menjadi mangsa kerana harga daging lembu bukan makin turun, tetapi makin naik. Dah kasih 250 juta untuk tolong rakyat, tetapi rakyat masih susah lagi, masih lagi berdepan dengan masalah harga barang naik, termasuk juga daging lembu, tuan-tuan dan puan-puan. Satu lagi objektif tentang projek lembu ini, tuan-tuan dan puan, ini orang tak tahu, adalah untuk melahirkan 310 penternak-penternak kecil. Bila saya tanya menteri dalam parlimen, menteri kenapa masih gagal untuk melahirkan 310 penternak kecil? Dia kata saya tak tahu. Ada 54 dah tanda tangan, hanya 24 saja yang sudah beroperasi. Yang 30 tak nak operasi. Saya kata kenapa tak nak operasi? Tuan-tuan dan puan-puan tahu kenapa? Menteri kata kita kasih dia tanah, kita dah kasih kandang, tapi mereka masih tak mau lagi teruskan projek lembu ini. Saya kata kenapa? Kerana tuan-tuan dan puan-puan, penternak-penternak kecil ini diminta diminta untuk membeli 300 ekor lembu sebagai permulaan. Kalau satu ekor lembu 2,500 kali 300, maknanya peternak-peternak kecil ini harus mengeluarkan modal sebanyak 900,000. Mana nak cari 900,000 anak muda? Saya nak tanya anak muda yang ada dekat sini nak jadi peternak lembu dalam program National Feedlot ini,
kena cari RM900,000, beli 300 ekor lembu, baru boleh masuk dalam program ini. Duit yang 250 juta tu buat apa? Sepatutnya duit 250 juta itu digunakan untuk beli lembu dan diberikan kepada peternak-peternak kecil ini, dan mereka kasih makan lembu ini. Masa 3 bulan dah boleh sembelih dan dah boleh dijual daging lembunya, tuan-tuan dan puan-puan. Tidakkah ini menzalimi peternak-peternak kecil dalam negara kita, tuan-tuan dan puan-puan? Berapa ramai peternak lembu dalam negara kita yang tak mampu nak beli lembu, yang tak ada tanah untuk pelihara lembu, yang tak ada kandang untuk pelihara lembu, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi dengan projek ini sepatutnya membantu peternak-peternak ini, membantu peladang-peladang ini. Tetapi sebaliknya mereka menyelewengkan wang 250 juta ini untuk kesenangan keluarga mereka. Apa yang telah dibeli dengan 250 juta ini? 2 kondominium, 800,000. Ketibaan Tuan Haji Muhammad Sabu. Kena cakap Haji pasal dia sama standard dengan Najib. Timbalan Presiden PAS. Dah lama saya tak jumpa dia. So jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini kes lembu ini kita nak pastikan bahawa ianya akan menjadi kes landmark untuk menumbangkan kerajaan Barisan Nasional pada PRU 13 ini, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh tak? Ya. Kita harus gunakan projek tolak kerajaan lembu satu Malaysia ini dan menangkan kita untuk Tawan Putrajaya pada PRU 13. Saya minta tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini baca maklumat yang telah kita siapkan agar dapat ceritakan kepada kawan-kawan kita di kawasan yang lain. Jadi saya pada hari ini khususnya dipanggil untuk cerita pasal lembu. Jangan saya jadi lembu ya sudah. Jadi ini dia kita nak marah kerajaan lembu satu Malaysia yang tidak amanah, yang tidak berhati perut. Sekarang Syarizad datang Ampang semalam, tuan-tuan dan puan-puan. Dia datang saya punya tempat, okey. Ampang mari datang. Tapi tak ada banner pun. Senyap-senyap dia masuk itu Ampang semalam. Senyap-senyap dia masuk. Lepas tu saya baca dalam surat khabar, dia panggil pula, dia kata dia jentera pilihan raya, dia taklimat kepada jentera pilihan raya wanita UMNO di Ampang. Lepas tu dia panggil saya apa, tuan-tuan dan puan-puan? Mak Lampir. Saya tak tahu apa itu Mak Lampir. Saya tanya pada kawan-kawan, rupanya filem Indonesia Mak Lampir itu Pontianak. Tak apa, saya jadi Pontianak, saya tangkap dia, saya akan hantui dia agar dia habis-habisan. Dia harus letak jawatan, mengundurkan diri daripada kerajaan yang ada ni, tuan-tuan dan puan-puan. Setuju? Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.